Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Hingga masuk pada malam menuju ke minggu kedua bagi bulan Sya'ban edisi 1444 Hijriah. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'il Islam daripada Fadilatul Syekh Fatih Yakan. Kalau ikut dalam catatan saya, muka surat saya 126, tajuk sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Betul? Sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Dekat kitab tuan-tuan muka surat apa? Selepas daripada tajuk akhir berkenaan dengan mengetahui hakikat jahiliah, kita masuk pada tajuk baru malam ni, sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. 105, 6, 7, 8, 9 110 kot kalau muka surat tuan-tuan. 110. Betul? Baik. Kata Fadilatul Syekh Fatih Yakan, apabila saya hidup secara Islam dan untuk Islam, kehidupan saya itu mestilah mengikut lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakannya dengan kehidupan orang lain. Di antara lunas-lunas dan corak tersebut ialah, iaitu yang pertama, berpegang teguh kepada Islam secara praktik, kerana iman itu bukanlah angan semata-mata, tetapi iman adalah sesuatu yang termeteri dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-As ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yang mana memberi maksud, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat. Tidakkah kamu berfikir? Kemudian dalam surah As-Saf ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Hujatul Islam Al-Ghazali telah mengatakan, dua orang lelaki telah menimpakan musibat kepadaku, orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadah. Si jahil memperdaya orang ramai dengan ibadahnya, manakala si alim pula memperdaya orang ramai dengan kecabulannya, mengetahui tetapi tidak melakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya, kunu lil ilm ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Baik. Tajuk pertama ni tajuknya lebih membumi kepada keperluan kita pada hari ini, iaitu berusaha untuk memiliki sifat orang yang hidup untuk Islam. Hari ini kita masuk tarikh 1 hari bulan Mac 2023. 2 hari lagi kita menuju ke satu tarikh peringatan kejatuhan empayar besar Khilafah Uthmaniyah yang menuju
tahun ini dah ke 99. Dia jatuh pada tanggal 3 hari bulan 3 tahun 1924. Tahun depan cukup 100. Maka dalam ruang masa beberapa waktu ni bermunculanlah di kalangan penggemar konten ataupun orang yang duk kongsikan berkenaan dengan apa nama yang disebutkan sebagai mujaddid, akan muncul mujaddid setiap 100 tahun. Maka diambil sabit pada jatuhnya Empayar Uthmaniyah itu, makna dia tahun depan akan mai satu orang mujaddid. Dan mujaddid ni ada banyak tafsiran, takrifan daripada kalangan ulama. Ada yang mengatakan mujaddid itu adalah satu orang, mujaddid satu orang yang akan bawa pembaharuan. Ataupun ada yang mengatakan dia bukan satu orang tapi satu kumpulan, yang mana mungkin mewakili komuniti, pertubuhan, persatuan, mungkin juga negeri, mungkin juga negara, dalam mengembalikan khilafah Islamiyah. Pun begitu, apabila kita kenang kembali dalam relung sejarah, daripada sekian banyaknya derap langkah kita meninggalkan kejatuhan Empayar Uthmaniyah yang telah diluluh lantahkan oleh bukan orang lain tapi orang Islam sendiri. Nanti tentu akan jumpa lah nama-nama orang yang terlibat. Antaranya selalu kita akan jumpa, mereka beritahu dekat situ, jatuhnya Empayar Islam ada dikarenakan oleh Yahudi. Satu orang Yahudi namanya Theodor Herzl. Dia ni jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, memberikan kata dua kepada Sultan Abdul Hamid untuk melepaskan Baitul Maqdis, kerana pada ketika itu tanggung hutang kerajaan Turki Uthmaniyah adalah satu jumlah yang tidak mampu untuk dibayar lagi, dan diberikan kata dua, kalau dilepaskan Palestin maka seluruh hutang itu akan diselesaikan. Maka berlegarlah jawapan daripada Sultan Abdul Hamid kedua yang mengatakan Palestin itu bukan tanah aku tetapi tanah umat Islam. Dan disebabkan oleh tegarnya, disebabkan oleh kerasnya, tegasnya Sultan Abdul Hamid yang kedua pada ketika itu menolak tawaran yang diberikan demi melangsaikan hutang negara Islam Turki pada waktu itu, maka Yahudi ini telah melakukan satu gerakan, iaitu dia tidak lagi berpencak silat dalam gelanggang bersama dengan Sultan Abdul Hamid kedua, tetapi menggunakan setiap peluru paku yang ada di dalam kerajaan Islam untuk menjatuhkan Islam sendiri. Maka dekat situlah muncul beberapa nama besar seperti mana Yang Tuk yang diketuai dan didalangi akhirnya mengangkat satu nama, iaitulah Mustafa Kamal. Dan akhirnya Islam Empayar Uthmaniyah pada ketika itu jatuh 3 hari bulan 3 tahun 1924. Dihantar Sultan pada ketika itu menggunakan HMS, satu kapal, nama dia HMS Malaya. Malaya tu siapa? Kita pun ada nama dekat situ. Kapal kita, kapal nama kita digunakan untuk hantar Sultan yang menjadi khalifah terakhir, Sultan terakhir Empayar Uthmaniyah. Dan satu titik yang lain, bila mana kita tengok balik daripada setiap rempah ratus yang dimasukkan ke dalam kawah untuk menanam dan juga untuk memasak kerajaan Uthmaniyah ini, asasnya tetap sama, iaitu bukanlah Yahudi itu terlalu kuat, bukanlah kerana mereka terlampau cerdik, tetapi disebabkan oleh kita meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je. Jadi disebabkan oleh ada di kalangan kita yang merasakan tidak, yang ni memang pasal Yahudi ni, pasal tu kita kalah, pasal itulah kita jatuh, pasal itulah kita runtuh. Sebenarnya yang mengetuai dan mengepalai ketumbukan kejatuhan Empayar Islam adalah disebabkan oleh kerapuhan iman kita dan kerakusan nafsu kita sendiri. Dan kita tak boleh membiarkan perkara itu berlaku dan berulang lagi, walaupun diulang seterusnya dan seterusnya sampai ke hari ini. Dan kita pun sedia maklum ada gerakan-gerakan yang dinadai oleh Yahudi secara terang-terangan yang bergerak dalam negara dan sebagainya, dan dibiarkan begitu saja. Kerana apa? Kerana kita telah pun diajak untuk dinormalisasikan, untuk bagi kita ni biasalah benda tu, tak ada apa pun orang nak bagi. Ada pertubuhan yang memang dalangnya, tulangnya
latar belakangnya daripada kelompok-kelompok yang Nabi dah sebut jangan pernah percaya, pun kita boleh lagi untuk terima. Bila tanya pasal apa, tak ada masalah apa. Sedangkan hakikat yang sebenar adalah mereka itu golongan-golongan yang mempergunakan kita. Kerana itu Fatihyakan pada bab ini dia meletakkan dan menetapkan bahawasanya bila kita sedar kata kita ni hidup secara Islam, daripada makannya, pakainya, cakapnya, fikirnya, dan kita juga tahu aku hidup ni untuk Islam, matiku untuk Islam, hidupku untuk Islam, ibadatku untuk Islam, maka kehidupan itu mestilah berada pada lunas-lunas Islam, mesti mengikut segala apa yang telah diperuntukkan oleh Islam ke atas kita, apa perkara yang tidak bolehnya, apa perkara yang dibolehkan, dan yang dapat membezakannya dengan kehidupan orang lain. Yang ini yang kita duk sebut selalu, dasar kejatuhan umat bukan dipacu ataupun dikepalai oleh kita punya kemiskinan, bukan dikepalai oleh kita punya kebodohan, takrifan bodoh pada zaman ini, tidak. Tetapi disebabkan kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka bila kita tinggalkan Allah dan Rasulnya, takkan pernah boleh dapat mulia. Itu je. Kalau kita tinggalkan Allah dan Rasul, walaupun kita bukan kaya, walaupun kita bukan cerdik, walaupun kita tak punya sijil berbelas-belas keping, tetapi selama mana kita berpegang dan kita mengikut apa yang telah difirmankan, dititah perintahkan oleh Allah dan disantunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita mulia, mati kita mulia. Tapi benda ni yang hilang. Kita masuk dalam bulan Syaban, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi lagi peluang dekat kita untuk masuk dalam bulan Syaban. Walaupun kalau kita buka akaun dosa kita, yang dalam tu penuh dengan industri maksiat, diri kita ni berdiri dengan kalungan dosa, lumpur, noda, duduk dalam keadaan tak boleh nak berpisah, goodbye forever dengan maksiat. Tapi Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim masih lagi sempatkan kita untuk bernafas sampai ke malam ini di bulan Syaban, yang mana para ulama meletakkan bulan ini adalah bulan ruah. Bulan ini adalah bulan untuk kita mengenang arwah-arwah. Bukan kata kita nak buat tahlil itu, tidak. Bukan kata kita cuma nak sedekahkan Fatihah, tidak. Nak abang kata betapa mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita, mereka itu juga adalah orang yang teringin sangat untuk berada dalam bulan ini bersama dengan tuan-tuan, nak duduk dengan kita, sebab lepas bulan Syaban akan mai Ramadan. Dan sebab itu kata ulama, bulan Rejab itu adalah bulan takhalli, bulan kita mengosongkan diri kita daripada dosa. Apa yang diperlakukan, ulama telah pun garis pandukan kepada kita. Bulan Rejab banyakkan istighfar. Astaghfirullah wa tub alayya. Minta ampun dan kami taubat ya Allah. Sebab nanti nak masuk proses Syaban berlainan pula. Takhalli adalah untuk mengosongkan diri kita daripada segala dosa dan maksiat. Kalau mata kita masih lagi bermaksiat, kita minta ampun atas mata kita yang buat maksiat. Kalau hati kita masih bermaksiat, kita minta ampun atas hati kita. Khususkan. Namun bicara panjangnya tidak berguna lagi kerana kita dah masuk dalam bulan Syaban. Tapi bukanlah tak boleh meneruskan usaha untuk berminta ampun. Mintalah. Allah Maha Pengampun. Dan bila sebut berkenaan dengan Syaban, kata ulama, ia adalah bulan tahalli. Bulan untuk kita mengisi kekosongan diri kita yang telah pun kita keluarkan segala dosa itu tadi dengan kebaikan. Dan sebagian ulama mengatakan seawal-awal kebaikan yang perlu diisi dalam diri kamu di bulan Syaban adalah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan malaikat lakukan. Barulah orang beriman diajak untuk melakukan perkara ni. Dan sebab itu, moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat dalam bulan Syaban ini, kita menjadi orang yang setaraf dengan Syaban. Apa maksud Syaban? Daripada kalimah syu'ab, kumpulan. Syaban, kumpulan yang banyak. Kumpulan yang banyak apa? Mencari air untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan tu kan panas, Ramdah. Bila sebut kata panas, orang Arab Quraisy dulu ni mereka akan keluar cari air. Sebab nak sebut bulan Ramadan tu panas. Maka bila mereka keluar ramai, berkumpulan. So bila banyak kumpulan, jadilah Sya'ban. Yang tu jadi Sya'ban tu. Bukan kata bulan Sya'ban ni pergi cari titi dekat Parit Ban. Tak.
kan, dia tapi mandi apa bawah titi ke apa, tak main jodoh ke apa, dah. Sya'ban ni usaha untuk kita, kata ulama, memperbanyakkan selawat, kemudian belajar untuk mengetahui segala hukum berkaitan dengan Ramadan, sebab beberapa hari saja lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan doa, banyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau dulu bulan lepas kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama kata pasal apa dalam bulan Ramadan tak perlu sebut barik lana. Kenapa tak minta berkat dah? Sebab Ramadan tu seluruhnya adalah berkat. Ramadan al-murtaba, mubarak. Ramadan al-mubarak. Nah, Ramadan al-mubarak. Habis tu Rejab siapa kita kena minta? Ada ke berkat dalam bulan Rejab? Ada. Kalau sabit dalil Isra' Mi'raj itu berlaku dalam bulan Rejab, maka kita akan jumpa keberkatan dalam ayat 1 surah Al-Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Barakna hawlahu. Kan muncul kalimah berkat kat situ. Jadi ada satu malam dalam bulan Rejab tu, kalau sabit berlakunya Isra' wal Mi'raj seperti mana kata ulama, maka kita dapatlah berkat. Dan berkat itu adalah berkat apa yang disebutkan bermula daripada salat. Orang yang hidupnya berkat, hidupnya manfaat, hidupnya jauh daripada musibat, hidupnya jauh daripada maksiat, adalah orang yang mengungguli carta salat, yang meletakkan salat itu diutamakan. Kemudian bila masuk Sya'ban ini juga, yang ketiga, ada satu malam yang kita akan duk tunggulah bagi orang yang duk menunggu, iaitu malam nisfu Sya'ban. Okey. Isu berkenaan Sya'ban ni dia agak spesifik, sebab bulan Sya'ban ni kata Nabi SAW, arfa'u al-a'mal, bulan yang mana akan diangkat amalan kita. Sebab amalan manusia ni diangkat tiga metod, tiga cara. Dia akan diangkat daily ni harian, cakap kod dia pula kan. Dia ada report harian, laporan harian, dia ada report mingguan, dan satu lagi dia ada report tahunan. Masa itulah kita nak kena usyar dan kita nak kena teliti betul-betul. Report harian dihantar kata Nabi SAW pada dua kedudukan lah, iaitu pada waktu subuh dan juga satu lagi pada waktu maghrib, selepas pada asar tu. Kerana Nabi SAW sebut, innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr. Setiap hari akan ada malaikat yang ada kaitan dengan kita ni ada 30 jenis. Satu jenis malaikat tu namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni lah yang akan angkat amalan kita naik ke langit-langit sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW jawab kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu an dalam satu hadis bila ditanyakan kenapa engkau banyak berpuasa, kemudian kalau engkau makan macam kau tak berpuasa, tapi kalau kau berpuasa macam kau tak akan berbuka. Maka kata Nabi SAW, bulan Sya'ban tu Nabi banyak puasa sebab ini salah satunya. Dan kata Usamah lagi, engkau akan makan seperti engkau tak berpuasa, melainkan engkau akan puasa balik pada hari yang memang engkau puasa, iaitu Isnin Khamis. Dalam bulan Sya'ban tu, bila Nabi makan, Usamah kata macam tak mau nak puasa. Cara makan tu macam esok tak mau puasa. Tapi bila esok tu masuk Isnin, Nabi puasa. Lepas tu hari Selasa Nabi tak puasa, Rabu Nabi tak puasa, lepas tu hari Khamis Nabi puasa. Kemudian ada ketika Nabi puasa macam tak mau buka, direct Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Maka Nabi sebut, Isnin dengan Khamis itu aku puasa sebab hari itu adalah hari diangkatnya amalan. Maksudnya mingguan. Dalam satu minggu tu, satu hadis sebut hari Khamis saja. Kalau tengok pada satu lagi dalil, kata Nabi SAW, zaka maulud tufi, pada hari Isnin aku dilahirkan dan pada hari Khamis diangkat amalan. Maksudnya satu minggu tu akan ada satu hari untuk diangkat amalan. Satu hari Khamis, satu lagi riwayat sebut dua hari. Isnin dengan Khamis tu hari angkat amalan, yang tu mingguan. Dan satu lagi annual report adalah pada bulan Sya'ban ni lah. Bulan Sya'ban ni akan diangkat seluruh catatan amal kita daripada Rejab, daripada Sya'ban yang lepas, Ramadan yang lepas tu sampailah ke Sya'ban kali ni. Dan Nabi kata, aku suka ketika amalanku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Kerana bila puasa ni Allah punya kasih, Allah punya limpah rahmat tu
mudah jatuh, mudah ditumpahkan kepada kita. Allah kasih dekat orang berpuasa. Sebab tu kelebihan orang puasa ni banyak. Salah satu dia doa dia makbul, dan dia itu tadi adalah orang yang boleh jadikan puasa sebagai satu jalan mengelakkan diri pada maksiat. Jaranglah jumpa orang yang puasa ni dia buat grup untuk mengumpat orang. Pernah geng-geng puasa sunat tetap duduk belakang masjid mengumpat orang ramai-ramai? Tak ada. Dia mesti akan ada satu rasa, aku puasa ni kalau aku mengumpat habis, kan? Kalau dia tak semayang habis, kalau dia tak sedekah rugi. So dia fikir lagu tu bila orang puasa. Dan sebab itu bila masuk saja bulan Syakban ni, kita kena usaha untuk jadikan ia sebagai satu wadah memperbaiki amalan, supaya amalan kita diangkat kepada Allah dalam keadaan Allah pandang dan Allah Ta'ala terima seluruh pembinaan institusi kebaikan yang kita hidupkan sepanjang setahun itu. Cumanya bila sebut berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan turunkan pula satu lagi, iaitu Lailatul Mubarakah. Malam tu malam yang berkat. Allah Ta'ala turunkan keampunan. Keampunan tu akan pergi menyeluruh kepada setiap inci hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beriman, kecuali dua jenis orang. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mengatakan ada kuasa yang lain, Tuhan yang lain, percaya kepada kesialan, percaya kepada malang, bad luck, percaya kepada karma, percaya kepada hidup semula, percaya kepada benda-benda yang berlawanan dengan akidah Islamiyah. Dan benda tu adalah satu benda yang perlu untuk kita jaga-jaga. Ni di luar sana ada isu berkenaan dengan satu filem, tajuk apa benda mentega terbang ke apa, kan? Dia duk cerita pasal hidup budak perempuan kaji berkenaan agama ni dengan semua agama dia kaji. Dan last sekali dia end up dengan satu gagasan fikir. Bapaknya adalah orang yang beramal tetapi hidup sebagai seorang yang berpendirian liberal. Dia beritahu dekat situ, bapak dia tunjuk kat situ lah bapak dia yang solat selalu dan sebagainya. Kemudian boleh kalam dekat anak dia, kalau nanti rasa ada agama yang lebih baik pada Islam, ambil. Kita pun nak tengok perkataan tu daripada faham falsafah, mungkin sukarlah dengan bahasa masyarakat kita hari ini yang lebih direct spoken. Masyarakat kita hari ini kadang-kadang dia tak faham sangat benda-benda berkias ni, lebih suka untuk cakap direct. Maka bila jadi perkataan macam tu, ia adalah satu perkara yang perlu untuk diragukan. Jazakallah khair. Dan sebab itu hari ini ada di kalangan masyarakat kita yang sudah mula menunjukkan bahawasanya mereka memunculkan ataupun mencetuskan rasa bahawasanya Islam itu bukanlah satu-satunya jalan. Kita kena ingat, bila kita fikir macam tu, rasa macam tu, sangka macam tu, automatik ia adalah satu perkara yang dikatakan sebagai pengisytiharan perang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak letak mana ayat inna dina indallahil Islam? Jadi pemikiran macam ni dah mula ditunjolkan. Dulu bukan kata tak ada. Tapi disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan pentadbiran baik negeri maupun negara, maka perkara ini tidak masuk dalam arus perdana. Tapi hari ini tidak. Capaian maklumat kita terlampau laju. Kadang-kadang kita lebih awal tahu daripada menteri. Menteri tak tahu, kita tahu lah, kan? Kita lebih tahu awal daripada bos kita. Kita lebih tahu awal daripada kawan-kawan kita. Sebab teknologi maklumat terlalu laju. Tapi dalam masa yang sama, apa yang saya nak bawakan di sini, nak bagi tahu semakin kita mendekat kepada penghujung perjalanan dunia dan bumi ini, maka kita akan berhadap dengan segala macam perkara-perkara yang merepek macam ni. Dan sebab itu benda ni bukan benda kecil. Sampai last kali dia kata budak tu dia seakan-akan percaya kepada reincarnation, hidup semula. Sebab tu kita bukan nak berdiri pada titik nak mempelecehkan mana-mana agama, tidak. Yang ni yang saya sebut dulu. Jangan sampai kita menghormati agama orang, dalam masa yang sama kita memperjudikan akidah diri kita. Memuliakan agama orang, menghina agama sendiri. Ini tak diajar oleh Islam. Sebab tu daripada sekecil-kecil pembabitan kita dalam usaha kelompok ini atas kiblat apa pun, atas kiblat untuk mengharmonikan masyarakat,
ataupun melunakkan perhubungan kaum. Batasnya sebagai seorang Islam tetap ada. Tetap ada. Sebab tu kita duk ulang selalu. Sambutan perayaan, jangan kita pernah rapid, jangan kita pernah rapat. Sebab di situ akan ada sahaja unsur-unsur yang disebutkan sebagai penyembahan. Kita bukan menentang, mereka nak buat apa silalah, sebab kita akur dengan kalimah lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya, usaha kita nak menyampaikan kepada masyarakat umat akan ada saja yang kita sebutkan sebagai inilah orang-orang yang manipulasi perkataan kita. Kita doa abang kata jangan, bukan kita ni hina agama mereka, tak. Ini kajian yang kita buat dan kita tengok balik keperluan masyarakat. Kita tak boleh tidur lena, tuan-tuan. Ada anak-anak kita yang ikut dalam perayaan-perayaan yang menyembah ketuhanan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kamu campak kalimah qul huwallahu ahad? Di mana kamu letakkan kalimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Dan adakah kita boleh lagi untuk bersenang lenang, duduk dalam keadaan boleh sila panggung, duduk di rumah dalam keadaan biar pi kat depa lah. Benda yang kata biar pi kat depa ni dah jadi dah selepas kejatuhan Empire Osmaniyah tu. Bila mana kita punya bendera telah pun dipecah-pecahkan, kenegerian kita dipecah-pecahkan, kedaerahan kita dipecah-pecahkan, dan akhirnya memunculkan ketaasuban. Kita berdiri hanya untuk membantu orang yang ada sebendera dengan kita, sedaerah dengan kita, senegeri dengan kita. Tapi kita tidak lagi berdiri atas titik-titik keimanan Islam. Dan kita takkan boleh senang lenang bila mana ada orang Islam yang memperolokkan segala hukum-hukum Islam. Rasa tak puas hati tu adalah satu rasa yang Allah Ta'ala akan balas balik di akhirat untuk kita. Walaupun kita tak ada kuasa. Kita ni siapa dia? Makan hari-hari pun menu ramah pun tak mampu. Kan? Kita duduk dalam keadaan hari ni, duk cari macam mana aku nak survive. Tak ada. Kita punya sumber. Tapi dalam masa yang sama, ya Allah, agama kami ni ya Allah sedang diinjak-injak. Walaupun pada satu sisi ada orang bawa naratif pandang, dia kata tak ada terang mana Islam okey ya, apa benda mah okey ya. Bila mana tempat orang Islam dijadikan sebagai tempat-tempat yang kamu gunakan untuk melampiaskan nafsu kamu. Kamu letak dekat tempat-tempat tertentu untuk membesarkan Tuhan-Tuhan kamu. Dan dalam waktu yang sama, apa yang saya nak ulang sebut dekat sini, kita sekali lagi meletakkan pendirian tidak pernah untuk menghina mana-mana agama, kerana ia larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang kita untuk menghina agama. Tetapi bila mana kita melihat kemungkaran dengan kekuatan fikir, dengan kekuatan lantang lidah kita kena tegak. Sama ada mereka menerima, mendengar ataupun tidak, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang akan menyampaikan seru adalah Allah. Kerja kita cuma menyeru mereka ke arah kebaikan. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah frust untuk terus beritahu dekat orang. Kita duk abang pesta-pesta perayaan, jangan duk sambut, jangan duk sangkut paut. Kerana apa? Pengampunan Allah takkan boleh sampai kepada orang yang ada situasi seperti ini. Sebab dia juga merasakan ini adalah Tuhan. Berdiri pada titik semua agama sama, semua agama menuju kebenaran. Duduklah dalam mana-mana agama asalkan baik, nanti kamu masuk syurga. Syurga mana yang kamu cerita? Kebenaran mana yang kamu bawa? Nilai mana yang kamu nak hadapkan? Sebab tu saya pernah sebut itu, menjelang 5 tahun, target kita lah, bukan target saya, target beberapa orang ulama, menjelang 5 tahun mendatang, perkataan jihad tidak akan boleh lagi didengarkan dan dikumandangkan di mana-mana tempat. Walaupun pada dasar jihad ekonomi sekalipun. Hari ini pembawakan karakter mematikan kebaikan Islam digunakan oleh sekian banyaknya musuh Islam demi untuk mematikan terus. Jangan ada langsung nilai-nilai kebaikan itu yang salitkan kepada orang Islam. Tak payah. Kalau kata benda ni nak buat kata baik, ada nilai Islam, kita tolak payah. Kalau kata benda tu ada kebaikan dan celah-celah tu ada orang Islam, ada kebaikan Islam, maka benda tu akan ditanam, dibenamkan supaya tak timbul benda tu. Dan hari ni kita selayaknya saya sebut, kita ni diraikan untuk menerima kepelbagaian, coexistence, kepercayaan. Dalam waktu yang sama diajak dan diajar untuk sama tarakan, wal'ayazubillah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak akan ada benda lebih tinggi pada dia. Takkan ada lebih tinggi pada Islam. Tetapi apa yang boleh saya sebutkan di sini adalah orang yang duduk dalam keadaan senang, lenang, redha dengan perkara ini, mereka tidak akan mendapat apa yang dikatakan sebagai keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana keampunan itu akan tercurah, terlimpah kepada orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak masuk lagi dengan yang kita duk berperang dengan ajaran sesat. Orang yang duduk dalam keadaan semayang dia tak perlu untuk didirikan, hanya perlu cukup dengan niatnya. Bila bagi ayak tahu pula tibai sampai 2-3 jam. Awak tak niat lah. Kita bagi ayak dia minum. Tapi bila semayang tak payah niat. Kalau kata puasa pun niat. Bagi biskut kepala kera dengan ayak kopi, tibai. Kata buat tak niat sudah. Saja aku makan biskut kepala kera kerana Allah Ta'ala. Tapi tak bawa masuk pun. Tak arah apa-apa ni. Sebab tu bila sebut kata perkara ni tuan-tuan, ya, kita berada dalam keadaan yang bertembung dengan semua faham macam ni. Sebab tu Nabi kata akhir zaman ni, kalau kamu reti baca Quran, banyakkan baca Quran. Kalau kamu reti dirikan solat, banyakkan solat. Kalau kamu rajin sedekah, banyakkan sedekah. Benda-benda itulah nanti yang akan membantu kamu memperkukuhkan iman. Sebab jalan iman ini mesti dijaga dengan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan bila sebut kata solihat, kata ulama, buat benda baik yang paling baik kamu boleh buat. Kalau sedekah kita dah buat dah, kita memang rajin sedekah, jadikan sedekah kita yang paling baik. Macam mana nak cari sedekah yang paling baik? Sedekah yang paling baik adalah sedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Pernah buat lagu tu? Dia nyorok tangan belah kiri belah belakang, dia bubuh duit, kan? Ataupun dia bagi duit dalam keadaan siapa pun tak tahu. Hari ni susah nak sedekah. Sedekah dalam keadaan orang tak tahu kita sedekah, susah, kan? Pergi bagi bantuan COVID pun tak ada siapa tengok, kita pergi letak beras, tak tahu tak ada sampai rumah dia telefon dah. Hamai buat apa? Hantar mana? CCTV dah. Hak rumah terima bantuan tu CCTV pun dah. Rumah dah rebes sebelah lah. Rupanya belakang bumbung tu dengan Astro semua komplit. Kita ni rumah taklah terang mana, Astro pun tak ada. Tapi rumah ada CCTV dah, Astro dah. Tapi dapat bantuan lah, okey lah, kita bagi. Hari ni kita nak bagi sedekah tuan-tuan, bank in akan naik nama tuan-tuan. Kok-kok rajin pi dekat CDM tu lah, pi dekat mesin tu kan, bubuk dekat tu siapa pun tak tahu. Dan nak dapat sedekah macam tu susah bagi saya. Mungkin tuan-tuan sini tak kot, tuan-tuan sini insya-Allah kot boleh sedekah yang apa nama tertinggi tu. Yang kedua, sedekah adalah utamakan sedekah kita pi kepada siapa? Susur galur sedekah tu. Kalau boleh pi kepada ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Kemudian barulah kita sinarkan kebaikan itu kepada orang lain. Takkan jadi satu benda baik kalau orang kenal baik kita tapi adik-beradik kita tak tahu kata kita baik. Faham tak? Kita baik ni, kira satu anak baru tahu kata kita baik. Muka kita ni ada dalam dompet mereka, gambar kita ni ada dalam dompet mereka. Dan kita ni memang orang yang suka memberikan bantuan, pertolongan. Tapi dalam masa yang sama, adik-beradik kita tak tahu pun kata kita baik. Sebab kita tak pernah buat dengan adik-beradik, maka something wrong everywhere. Baik. Sebab itu, bila sebut berkenaan dengan Sya'ban, ia adalah proses untuk kita mengisi dengan segala kebaikan yang masih lagi tersisa untuk kita lakukan. Sebab ada banyak benda yang ulama perincikan bila mai dalam tabir Sya'ban. Yang pertama, mereka duk risau takut nanti Ramadan belum tentu. Baik mana aku pun, jahat mana aku pun, aku tak tahu aku sempat ke tidak bulan Ramadan. Ada sahabat kita yang alim, yang lagi soleh pada kita, yang telah pun kembali ke rahmatullah, bahkan pernah duduk di sini menyampaikan ilmu pada tuan-tuan. Dan mereka juga adalah orang yang nak untuk sampai bulan Ramadan bagi edisi tahun ini. Tapi Allah Ta'ala telah pun terima makbulkan setiap permintaan mereka, dan segala dosa mereka telah diampunkan. Kerana itu telah putus habis keperluan mereka untuk hidup atas dunia. Kata ulama, satu orang tu meninggal dunia sebab dosa dia dah habis dah. Allah Ta'ala dah ampun habis dah. Sebab tu Allah Ta'ala angkat dah. Allah Ta'ala dah cukupkan usianya, umurnya dalam keadaan diampunkan setiap satu inci barang, satu hun dosa dia. Dan bila mana selesai semua tu, Allah Ta'ala angkat dah. Kerana dia dah ditumpahkan dengan apa yang disebutkan hub, cinta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun perjalanan mereka kadang-kadang pengakhirannya itu satu kematian yang tragis, satu kematian yang amat-amat drastik.
Orang ni kita dihidangkan ataupun ditunjukkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalil ala wa ala, berkenaan dengan gempa bumi di Turki. Bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali, berulang kali pada hari pertama, lepas tu sekali lagi lepas beberapa hari. 7.8 skala Richter, 6.4, dan kemudian terakhir yang disebutkan pada minggu lepas 5.8 skala Richter. Ada budak yang duduk dalam tu usianya baru 6 tahun, dia duduk dalam keadaan selamat. Bila ditemuinya dia kata pasal peluang sejuk sangat, dia duduk dalam panas ketika itu 60 jam dia tertimbus, dan kemudian disebutkan ada orang mai bagi makan dekat dia masa dia duduk dalam tu. Ada satu orang mai bagi makan dekat dia. Ada satu orang wanita kemarin dulu kalau tak silap dijumpai dalam timbunan bangunan, runtuhan bangunan. Kemudian ketika ditemui, apa dia minta? Dia cuma minta air. Kita ingatkan untuk minum tak, untuk berwuduk sebab dia belum solat. Ni situasi dia. Dan bila mana kita tengok sekalian perjalanan ini, 30,000 lebih orang syahid, insya-Allah, amin. Mereka ini adalah termasuk dalam apa yang Nabi sebutkan, manusia yang tertimpa bangunan. Mereka syahid, tuan. Dan ada satu tempat tu di satu negara, mereka menyambut orang kata bukan kemenangan lah, tapi mereka tunjuk satu video tu dan ada ulasan dekat situ. Dia kata kami gembira sebab orang Turki dan orang Syria mati dalam gempa bumi, tapi orang ni tak Islam, dan mereka ni memang suka provoke Islam, dan di share lah di seluruh dunia sebab dia masuk YouTube. Dan ada orang tanya dekat saya, apa mereka ni duduk seronok, orang Islam mati pun semua. So saya kata patutnya bukan mereka seronok, kita kena lebih seronok. Apa Ustaz kata lagu tu lah? Syahid, tuan. Hari ni syahid, rasa syahid tu ditarik. Kita tak mau mati syahid, minta tapi tak mau. Kita duduk dalam keadaan beriman tapi kita belum sampai titik yakin. Kita belum ainul yakin, kita bukan hakul yakin. Bukankah mereka adalah orang yang akan Allah Ta'ala berikan makan minum? Bukankah mereka yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai golongan mendiami syurga-syurga Allah? Tak gembira ke kita dengan benda tu? Habis tu kita nak kata apa? Kita kena sebut Alhamdulillah. Takkan sebut Alhamdulillah. Kesian tak? Kesian. Kesian kita dengan kesian Allah. Siapa lebih kesian? Siapa berani kata dia lebih kesian pada Allah Ta'ala? Allah maha kesian. Sebab apa Allah buat lagu tu? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan begitu? Sebab Allah kesian kat mereka lah. Allah Ta'ala masukkan terus dalam syurga. Kita ni belum tentu masuk dalam kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belum lagi masuk dalam Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kasarnya hidup kita zaman Allah ni, dia punya orang kata penolakan kita dengan keimanan amat besar. Saya nak sebut pun saya tak open nak boleh lancak nak beritahu dekat tuan-tuan, sebab orang akan kata apalah dia ni, orang mati kita boleh kata bagus lah. Kan ada bila kita kematian jenazah, imam kalau kata adalah tempat saya masih lagi duk buat, dia akan pegang, dia akan tanya apa kamu lihat pada jenazah ini? Baik. Kita akan sebut kata baik ataupun khair. Pasal apa? Baik lah. Kematian dia baik, hidupnya baik, dan kita minta baik yang kita cakap tu kalau 40 orang dia pun akan nampak baik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana pula kalau Nabi kata kematian itu kematian baik, takkan kita kata tak baik? Tapi of course lah, impact emosi kita hari ni, kita koyak cepat, kita fragile, kita rapuh. Jadi nak tahan hentak mendap tu susah. Macam mana ustaz ni boleh abang kata bagus mati gempa bumi? Tuan-tuan, duduk dalam faham yang satu lagi tentu akan nampak betapa Allah Ta'ala memuliakan pandemik dan sebagainya. Kita tak nak masalah, sebab orang Islam ni hidup dia pun mulia, mati dia pun mulia. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, duduk dalam agama ni, adakah hidup benar mati pun benar? Hidup benar mati pun benar. Hidup bagus mati pun bagus. Hidup baik mati pun baik. Bagus ya ke tu? Sebab tu dalam medan perang, bila mana menentang kekafiran dan kekufuran, bukan menentang orang kafir, menentang kekufuran. Sebab tu Nabi marah bila ada sahabat pancung kepala satu orang yang mengucap kalimah syahadah dalam medan perang. Sebab Nabi nak menentang kekufuran. Bila dia dah memecahkan kekufuran, kekafiran, kita tak boleh menentang dia dah. So, bila kita tengok umat Islam dulu, mereka menentang kekufuran dalam keadaan mereka tak meletakkan imbal, ganjar, balas dunia. Mereka tak harap rampasan perang tak. Sebab mereka tahu hidup mereka ni dah mulia dah dengan Islam, dan mereka nak mati
dengan kemuliaan Islam. Kita hari ni yang hak tu ditarik. Dia nak hidup mulia dengan Islam tapi tak mau mati dengan kemuliaan Islam. Yang ni satu benda yang rugilah. Dan macam mana kita nak letak kat situ? Ya, dia kena main dengan satu perkara yang kita sebutkan, berpegang teguh kepada Islam secara praktik. Bukan susah pun. Tuan-tuan ucap kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan di semua malaikat Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, I bear witness there is no God to worship for except Allah, and I bear witness there is Muhammad is the prophet and messenger of Allah, wa nakatu kuriyaban Allah bin taviri biri yarum ilai Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin biru tutirver. Mandarin saya tak ada napai lagi, nanti saya cuba bawakan pada tuan-tuan. Nah, dan bila kita tahu kalimah tu adalah mengesahkan Allah SWT, kita tahulah dalam diri kita tak ada siapa Allah ialah. Tapi bila mana kita jauh daripada itu, maka praktikal kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin hanya berpencak di lidah dan tak pernah masuk dalam gagasan kerajaan hati. Dan waktu tu kita akan tahu di manakah hilangnya kemanisan ibadat. Orang yang duduk dalam keadaan mempraktikkan amalan Islam tanpa dengan nilai kepercayaan kepada Allah SWT adalah orang yang bakal kecewa di akhirat kelak. Orang tu khasir, dan lebih takut dia adalah orang yang wa qad khaba man dassaha. Dia jadi orang yang khaba. Khaba ni bukan dekat rugi, tapi makan modal makan modal. Kalau modal kita keluar 50, dapat balik 40, rugi Ini makan modal. Keluar modal 50, lepas tu hilang 50, pinjam pula 50. Dia jadi lagu tu. Hak tu khabar. Bahasa kita reba, kan? Dan sebab itu kata Fatihkan, orang yang benar-benar meletakkan perjalanan iman satu perkara yang seimbang dengan amalan, yang ni dia kena ambil perhatian berat. Sebab Allah Ta'ala kata atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain buat benda baik, al-bir itu, sedangkan kamu wa tansawna anfusakum, pada diri kamu sendiri kamu tak buat apa benda tu. Kamu duk ajak orang, seru orang untuk bersedekah tapi kamu tak sedekah. Kamu ajak orang untuk solat tapi kamu tak solat. Kamu ajak orang untuk tahajud tapi kamu tak tahajud. Lima yaqulu ma la taf'alun. Kamu mempercakapkan satu benda yang kamu tak buat. Dan ini yang kita risau. Takut kita ni bercakap benda yang kita tak buat. Kita kena walk the talk. Apa maksud walk the talk? Jalankan apa yang kita cakap. Pepatah Melayu sebut cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Dan benda ni adalah satu benda yang normal, kita semua tahu, tapi susah nak konsisten. Boleh tahu benda ni? Baiklah orang hebat mana pun dia cakap, dia kata kita akan buat ni, kita akan buat ni, kita akan buat ni. Dia cakap je tapi tak buat pun. Ini adalah satu benda yang merisaukan. Dan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Sedangkan kamu adalah orang baca alkitab, takkan kamu tak fikir? Kata ulama, kenapa disandarkan kepada membaca alkitab? Bukankah kita tahu segala perkara yang telah Allah Ta'ala persiapkan untuk golongan macam ni? Golongan manusia yang bercakap satu benda tapi dia tak buat benda tu, bukankah dia termasuk dalam kelompok manusia mukadzibin, golongan yang berdusta? Bagaimana ganjaran, balasan, azab, siksa pedih Allah SWT disediakan kelompok ini? Adakah tak cukup benda tu untuk jadikan sebagai wa'id, ancaman kepada kamu? Adakah tak cukup benda ni untuk jadi motivasi menggalakkan kamu meninggalkan perkara itu? Dan usahalah, usaha. Dan kita tak kata maka akan dititik noktahkan kebaikan yang kita buat selama ini sebab kita duk menyampaikan kebaikan dekat orang dan kita tak buat. Tak. Mula pada malam ni, kalau kita cerita dekat orang bab sedekah, kita juga kena mula sedekah. Kita cerita dekat orang bab solat, kita juga kena mula solat dan ungguli solat kita. Kalau kita mula cerita dekat orang tentang puasa, maka kita kena mulakan puasa. Jangan kita hanya mendabik dada menceritakan satu demi satu cerita berkaitan dengan kebaikan itu, kebaikan ini, tapi kita menjadi orang yang tak ambil kebaikan itu. Takut nanti di akhirat kelak termasuk di kalangan orang yang diblender isi perutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat dia regangkan tangan di atas aluran api, tapi lebih dahsyat daripada itu, mereka-mereka inilah yang akan dijunam jahanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal a'yazubillah. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu lagi ayat Saf yang ketiga,
kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maqtan, satu benda yang disebutkan benci yang tiada tara. Dia satu lagi benci namanya karoha. Karoha ni benci yang boleh lagi dibasa-basi, benci yang ada tawar-menawar, benci yang boleh lagi orang kata apa, boleh adjust. Sebab tu nama dia karoha. Daripada karoha jadi makruh. Pernah dengar makruh? Pernah dengar? Kau sini jangan guna makruh. Makruh tahu kan? Hukum ada haram, ada wajib, ada makruh. Bila sebut makruh ni benda yang bahasa kita tak digalakkan lah, perlu dielakkan. Dan daripada bahasa Arab, daripada kalimah karoha, maksud dia benci, yang dibenci. Tapi makruh tu benda yang boleh adjust lagi lah. Yang ni maqtan. Maqtan ni satu benda lebih berat, meluat. Kalau kata benci tu okey, aku benci lah kat hang, macam okey sikit. Aku meluat kat hang, dia jadi berat sikit, kan? Bukan kat tuan-tuan, saya cuma bagi contoh ayat lah. Okay, so Allah benci kepada orang macam ni. Siapa dia? Antaqulu ma la taf'alun. Dia bercakap tapi dia tak buat. Dia bercakap tapi dia buat juga. Apa ni kata guru saya, antaqulu ma la taf'alun ni ada juga golongan yang bercakap tapi tak buat. Ada satu lagi dia bercakap tapi dia buat. Dia buat bodoh. Kan? Dia buat tak tahu. Cakap tapi buat. Aku buat apa? Aku buat bodoh. Buat apa? Buat tak tahu. Buat dono. Hak ni adalah satu benda yang perlu untuk kita insafi. Dan sebab itu kata dipetik perkataan Hujatul Islam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, dua orang lelaki telah menimpakan musibat pada aku. No, dia tiba musibat tu dalam kitab. Ni memang marah sungguh ni. Menimpakan musibat pada aku. Saya tak boleh sebut perkataan musibat ni, saya nak jadi Penang balik. Musibat. Dia nak main lagu tu. Ya? Dia jadi menimpakan satu penimpaan yang berat lah. Orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadat. Si jahil adalah orang yang memperdaya orang ramai dengan ibadahnya. Dia tak tahu pun hukum hakam batai wuduk ke apa ke, dia duk buat ibadat dia. Kentut 14 kali pun dia duk sambung kat sembahyang. Kan? Itu kata Imam Ghazali benda yang musibah, benda yang perlu untuk dielakkan. Atau membuat satu benda dalam keadaan tidak merangka kebaikan ataupun ketetapan dalam ibadat tersebut. Buat tapi tak tahu buat macam mana. Orang suruh belah mulut, dia pun tanya belah mulut nak pakai apa? Buah kurma. No, dia balas kurma ajuah besar tu duk tonyoh mulut budak tu. Kan? Kita tengok pun kita terkejut. Biar betul boleh buat lagu tu. Dia kata janji kurma. Memanglah kurma cara hang bubuh tu. Tu bukan tahnik tu. Hak tu apa, menjemput penampak Tok Wan lah. Boleh faham? Dia macam-macam lah. Baru ni ada orang tahnik, minta tahnik. So saya bawa sintuk dengan 5 perut. So setiap kali kalau kata duk buat tu, orang akan tanya, apa sintuk? Dengan muka-muka kan. Saya kata sintuk ni bagus. Kau ada baca-baca apa? Kena baca. Takkan kita basuh, kita nak basuh kepala lagu tu, ingat mandi raita. Anak hang bukannya wai suku berontak dino. So depa duk tanya selalu, apa sintuk dengan limau? Sintuk dengan limau ni bagus untuk kita punya kepala baby tu kalau baru beranak kan. Dia nak cuci tu senang. Dia ada satu asid yang dekat limau tu. Lepas tu sintuk ni dia ada satu bahan yang sesuai untuk kulit. Sebab tu kita guna. Tapi bila orang duk tengok tu, tambah-tambah kita pula duk ikat dekat buah limau tu, lepas jadi satu macam sikit lah. Lepas kan boleh tengok benda-benda uqdah, ikatan-ikatan ni lepas tak apa nak boleh. Sebab tu lepas pada tu saya pun just ambil sintuk, bagi recai tu buah layak, bubuh limau saja. Tak ada duk buat macam dulu-dulu saya rajin lah, duk pi tarik satu-satu, duk pelerai, lepas tu ikat buah limau, belah kot tepi ni. Dia jadilah macam orang kata organize lah sikit kan. Ni dah orang duk tanya kerak sangat, meluat aku nak abang, aku bubuh tu ya kata kan. Tapi benda tu okey. Ada orang tak mau guna, silakan. Saya tak kata tak boleh, silakan. Nak pakai apa pun, nak bubuh shampoo apa ke, punya pasal lah. Tapi yang saya punya, memang saya suka pakai tu. Dia punya bau dia segar, lepas tu dia cuci kulit kepala. Sebab tu untuk orang jahil yang beribadat ni, kita kena tahu lah. Kalau dia tu jahil tapi tetap terus beribadat, rugi kata ulama. Satu orang alim kalau dia solat 1 rakaat, lebih baik daripada solat orang jahil 1000 rakaat. Orang alim dia solat 1 rakaat tu, 1 rakaat solat orang alim lebih baik daripada 1000 rakaat orang jahil.
Maksudnya dengan tahu dia, rukun dia, gerak dia, semua benda, takbirnya, apa yang dikatakan muwalat, apa semua ni orang alim tu tahu. Dia punya struktur ibadat dia tu lebih baik daripada pendirian ataupun pembangunan ibadat orang-orang jahil. Manakala yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang memberikan penimpaan besar padaku adalah si alim yang memperdaya orang ramai dengan kecabulannya. Apa cabul dekat sini? Dikira sebagai seorang yang cabul. Apa yang kata cabul? Dia mencabuli perkara kebaikan yang disampaikan. Dia cerita dekat kita, tuan-tuan, kita kena menentang rasuah, tapi dalam masa yang sama dia adalah orang yang duduk dalam keadaan tidak ada masalah dengan rasuah. Ini adalah pencabulan. Dia duduk beritahu kita kena tentang zina, tapi dia tak ada masalah dengan isu-isu yang ada susur galur kait rapat dengan zina. Dia cerita dekat kita kena menentang judi, dalam masa yang sama dia allergic dengan orang yang rentikan judi, dan dia pula jadi orang yang duk support judi. Dia kata dekat kita kena tinggalkan maksiat, tapi dalam masa yang sama dia duduk paling depan dalam usaha memberikan sokongan padu kepada industri maksiat. Ini adalah satu benda yang dikatakan orang yang mengaku alim tetapi dia adalah orang yang cabul. Tambah pula kalau benar kealiman dia, tuan-tuan kena faham satu konsep. Semakin tinggi ilmu kita lah doa saya kita tinggi ilmu kan, semakin kita rasa macam kita banyak faham ni. Tuan-tuan tahu tak apa dia punya imbalan yang mai sekali kita? Setan yang mai pun sama naik dengan kita. Kalau tuan-tuan mengaji dah 30 kitab, tuan-tuan dah daurah 40 kitab, agak-agak setan nak mai kat tuan-tuan baru keluar PLKN lah. Agak-agak. Dia hantar general tu bukan kata 3 paku sampai atas day beratuk paku. Dia bukan biasa-biasa tuan-tuan. Bila mai hakikat kita student, maka dia mai lah ujian dia cara student. Setan praktikal. LI punya setan. Dia keluar pada institut mana ke, dia pun kata hang tak ada job ni, kata pergi kat student ni. Lepas tu bila kita dah mula jadi alim, dah lepas kita punya syahadah, kita pun dah lepas kita punya perakuan mana-mana institusi, maka dia pun akan hantar mai satu sarjan ke apa ke. Dia mai akan kacau kita. Dan sekufu dia punya keadaan. Dan kalaulah sampai ke hari ni kita rasa kita ni adalah orang yang mulia dikarenakan ilmu, dan kita tak rasa kita ni dimuliakan kerana Allah yang telah memuliakan kita, maka kita duduk dalam satu kapal dengan setan. Iblis itu dia merasa dia mulia sebab dia ada ilmu. Begitu juga dengan manusia-manusia yang lain. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, satu orang Nabi yang Allah Ta'ala santuni, nama dia dalam Quran 186 kali dalam 25 surah berlainan. Nama dia terpampang. Kalau hari ni kita katakan kita alim dan kita rasa nama kita dah dikenal seantero dunia, dan kita rasa kita dah kemas dah, ingat balik nama Nabi Allah Ibrahim AS. Nama dia 186 kali dalam 25 surah Allah Ta'ala ulang. Tapi adakah itu membuatkan dia rasa mulia dengan kemuliaan nama tu? Tidak. Dia tetap merasakan dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab dia tu mulia, tetapi Allah yang memuliakan dia. Tapi kalau kita rasakan aku nak buat nama dan nama aku ini adalah nama yang mulia sebab aku ni adalah orang yang mulia, maka apa bezanya kamu dengan Fir'aun? Fir'aun juga berulang kali Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Al-Quran. Banyak kali nama kita pun Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, tapi Fir'aun Allah Ta'ala sebut. Boleh faham? Sebab tu konsep Quran ni kena faham. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa man yudillu bihi ilal fasiqin. Al-Quran itu ada di dalamnya yang memberikan petunjuk, dan ada di dalamnya akan bisa membuatkan kamu menjadi sesat. Bila kamu sesat, bukan sebab Quran tu menyesatkan kamu. Bila kamu ambil Quran dan tanya kepada orang-orang yang tak faham Quran. Ada geng-geng yang terbaru yang duk main keluar, geng-geng Quranis, geng-geng yang duk percaya berkenaan dengan buka Al-Quran mana-mana surah, tunjuk jari, lepas tu baca ayat tu cerita pasal kamu. Merepek. Yang ni saya pernah sebut dulu kan, ada satu orang mu'alaf, dia di London, dia ikut ajaran ni, dan dia tinggal kat ajaran tu sebab jadi dekat dia satu benda yang dia tak pernah lupa. Dia abang kat saya, dia kata bila dia duduk di sana, masa tu dia mengandung. Bila dia mengandung, dia pergi jumpa dengan ketua mereka punya pertubuhan tu untuk minta nama. Dan ketua tu kata dekat dia, kita ni adalah orang yang percaya pada Quran. Just buka Quran, open up your Quran and Allah will give you the answer. Kamu buka Quran, Allah Ta'ala akan bagi kat kamu jawapan dia. Maka kamu nak cari apa? Nak cari nama. Ya, buka saja Quran dan point your finger, both together. Dua-dua orang lelaki bini tunjuk tang mana kamu nak tunjuk. Tunjukkan kamu itu adalah nama yang Allah Ta'ala bagi dekat anak kamu. Maka dibukanya Quran randomly. Bila buka Quran random, tunjuk-tunjuk syaitan.
Nak buh nama anak setan. Nak buh nama anak setan. Syaitan ni rojim kot sedap sikit. Bubuh syaitan ni rojim kan. Okey, kali kedua buka lagi random, tunjuk lagi. Sekali lagi syaitan. Mai kali ketiga pun sama, tapi lebih berat, iblis. Maka dia tutup Quran, dia terus beritahu dekat dia punya kepala tu, dia tak mau ikut dah ajaran ni, dan dia berambuih balik mai ke Malaysia, dan dia cerita benda tu dekat saya tahun 2009. Dan hari ni alhamdulillah dia okey lah. Tak ada dia buat sintang apa ke, tak ada. Sebab tu jangan terlalu duduk dalam keadaan yang sedemikian. Ada seorang mu'alam yang jumpa saya, dia kata nak bubuh nama Israel. Nama dia dia ada bubuh nama Islam dah lah, dululah, masa saya duduk khidmat dulu. Lepas tu dia kata dia nak bubuh nama Israel. Saya kata kena tanya Datuk Mufti, Datuk Hassan. Nak bubuh nama Israel ni apa ni Ustaz? Macam mana ni? Tu dia fikir balik, tanya dekat dia dulu pasal apa nak bubuh nama Israel. Dia cerita kat saya sejarah Israel. Israel betul bagus. Nama Nabi Yaqub. Kan Israel keturunan Nabi Yaqub tu kan. So cuma saya beritahu kat dia, Israel hari ni tak sama dengan Israel yang ada dalam Quran, sebab dia telah pun dimanipulasi oleh syarrul bariyah. Ni yang kata orang-orang Yahudi ni, yang kata depa tu syarrul bariyah pasal apa? Pasal ni salah satu. Israel tu nama baik. Nama panggil bagi Nabi. Gelar Allah Ta'ala letak dekat Nabi Yaqub. Tapi hari ni kalau saya sebut Israel, tentu rasa apa? Tentu akan rasa macam tak boleh. Sebab tu ada ulama kata janganlah kamu menghinakan Israel kerana ia adalah dimiliki oleh Yaqub alaihissalam. Yang perlu kamu hina adalah mungkin Zionisnya ataupun WZO, World Zionist Organization-nya. Tapi jangan pernah kamu menghina Israel. Tapi hari ni macam mana kita nak menahan umat daripada mencaci Israel? Yang dibakarnya, ditulisnya Israel, apa benda Israel. Yalah, pada satu segi kita tak ada masalah, tetapi secara dokongan ilmu susur galur berkenaan dengan faham ayat perkataan itu, maka kita tersekat dan kita cadang kat dia, tukarlah bubuh nama Yaqub lah, dah teringin sangat bubuh nama tu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan orang yang alim, dia memperdaya orang ramai dengan kecabulannya adalah dia menceritakan sisi perspektif baik dalam Islam, tapi dalam masa yang sama dia adalah orang yang mengkhianati Islam. Dia duduk dalam keadaan menceritakan kepelbagaian agama dalam hidup kita ni, kita kena hormati, tapi dalam masa yang sama yang dipijak, yang diinjak adalah Islam. Kalau kata orang Islam buat apa-apa, semuanya adalah satu perkara yang perlu untuk dikaji semula. Tetapi bila mana orang yang tak Islam ataupun kekufuran melakukan benda-benda yang tak sepatutnya, tidak perlu untuk dikaji semula, bahkan diwar-warkan dan diangkat mulia. Dan sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu agamanya satu je, cuma dia main dalam cover set berbeza, dia main dengan macam-macam warna, macam-macam color, tetapi tetap sama, iaitu mengajak manusia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga di akhir itu Rasulullah SAW telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya, kunu lil ilm ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Jadilah kamu orang-orang yang memelihara ilmu, iaitu ru'atan wala takunu lahu ruwatan. Maksudnya jangan jadi orang yang meriwayatkan. Bukan takat riwayah, bukan takat kita menyampaikan, tetapi juga kita yang melakukan benda tu. Pernah satu ketika, kisah lah, satu orang ibu bawa anak dia ada satu penyakit yang spesifik, penyakit khusus, dan doktor tu kata dekat ibu dia, anak hang ni kena makan sayur banyak. Anak dia tak suka makan sayur. Okay, saya pernah cerita dah kot dekat tuan-tuan, ni cuma ulang siar, buatlah macam tak pernah cerita kan. Benda ni berlaku kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, kenal Mahatma Gandhi? Kenal tahu lah. Kata pernah jumpa kat market itu lancang tanya saya. Rupanya dia orang Alok Merah. Rokiah tu satu orang ibu bawa anak dia jumpa Mahatma Gandhi. Dan masa nak jumpa tu tadi, orang pun dah susun jadual, dibenarkan untuk masuk jumpa Mahatma Gandhi. Dia jumpa lah dengan Gandhi. Bila jumpa dengan Gandhi tu, maka mak dia cerita cara mereka lah. Pala-pala mak dia cerita bumbang-bumbang apa semua ni. Lepas tu Gandhi kata dekat dia, oh kalau macam tu 2 minggu lagi mai. 2 minggu lagi mai. Nak jumpa Mahatma Gandhi masa tu dia Perdana Menteri lah kan, India. So kalau nak jumpa dia kata 2 minggu lagi mai. Maka dia pun balik lah.
Dia mau balik, dia duduk ajak anak dia, bagi suruh makan sayur, tak mau makan, suruh pak pula, habis pak tu orang pula, mak makcik pak menakan, jiran-jiran mau pekat dia suruh saya makan sayur, tak mau. Dia tak mau makan sayur, puas tunjuk kat mak Popeye pun tak mau makan kak, kan. Dan akhirnya cukup 2 minggu. Bila cukup 2 minggu, bawa lah budak ni, mak budak ni bawa lah anak dia jumpa dengan Mahatma Gandhi, dan jumpa. Bila jumpa dengan Mahatma Gandhi, dia masuk dalam bilik dia, mak dia ada dekat situ semua. Lepas tu Mahatma Gandhi panggil budak tu mai dekat. Mahatma Gandhi kata apa dekat budak tu? Balik nanti makan sayur. Budak tu pun angguk. Habis angguk, balik. Balik-balik makan. Penin. Kalau man kulim ada, dia lagi penin. Lepas 2-3 hari duk makan dan konsisten makan, maka mak dia pun rasa macam Mahatma Gandhi abang apa kat anak aku ni. Padahal cakap besar Maka dia pun minta untuk jumpa lagi sekali, pergi jumpa. Maka dia tanya kat Mahatma Gandhi. Dia kata, hang abang apa kat anak aku? Aku ni berempat bulan macam-macam. Abang ada makan sayur nanti boleh latu-latu 4 kilo ke apa kan. Bagi ni ke apa. Tapi jumpa dengan Asad bagi suruh dia makan ni abang dekat dia satu benda, dia balik dia makan sayur. Padahal benda yang kami dah buat ni dia tak pernah ikut pun. Maka Mahatma Gandhi kata dekat ibu dah, aku cuma abang dekat dia. Oi anak aku, balik sekejap makan sayur. Lah, abang tu aku buat abang. Kan? Pak dia kata, hak tu pun aku cakap kat anak aku, tapi dia tak pernah pun. Mahatma Gandhi dia bawa dalam satu naratif. Dia kata apa? Benda yang memberikan kesan kepada orang, kalau kita nak berikan nasihat, adalah kita kena buat dulu benda tu. Barulah kita boleh suruh orang tu buat. Sebab tu aku minta kamu 2 minggu. Supaya kamu balik. Dan dalam 2 minggu tu aku tak makan apa, aku makan sayur Dia buat vegetarian dalam masa 2 minggu tu. Dan dia makan sayur, dan dia cakap benda yang dia buat. Bila kita cakap benda yang kita buat, nasihat tu lebih mengesan. Dan bila kita tengok balik apa yang Allah Ta'ala naqalkan, Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, adalah benar. Bila Allah Ta'ala kata, ain taqulu ma la taf'alun. Jadi apa kita kena buat? Kita kena jadi orang yang buat baru cakap. Orang yang buat dan cakap. Orang yang cakap benda yang kita buat. Kita jangan jadi orang yang cakap benda kita tak buat. Jangan kita duk bagi nasihat ke orang, kena ni lah. Padahal dia tak juga tak buat. Kita kena pergi semayang Jumat awal lah apa. Padahal dia semayang jadi dinding tiang juga. Duk bak kat orang macam ni. Tapi dia tak buat juga benda-benda yang dia cakap. So, kita nak nampak prospek perubahan tu tak boleh berlaku. Sebab kita tak buat benda tu. Sebab tu kadang-kadang kita nak jadi kaunselor dan sebagainya. Ataupun kita nak jadi orang yang memberikan nilai pandang kepada orang. Usahalah untuk duduk dalam kasut dia, duduk dalam dunia dia, duduk dalam realiti dia. Kita duk abang hari ni masalah dia, kemiskinan sedang ditata kelola oleh orang yang tidak pernah melihat kemiskinan. Hari ni nilai kemiskinan sedang di-adjust oleh orang-orang yang kaya raya. Sebab tu view mereka tak sama macam kita. Macam yang kita sebut dulu, masa kita dulu duduk bawah rumah, ada tukang mai repair bumbung, duduk atas bumbung, kita duduk bawah, kita tengok atas. Daripada cerah siang tu, kita boleh nampak tak mana lubang. Daripada situlah kita duduk wow, duduk cakap, belah kanan sikit, sini ada lubang, dekat rasuk tu ada lubang, dekat alang ada lubang. Ni dekat besi channel belah kiri kali ada lubang. Sebab kita duduk bawah, nampak sinar cahaya telus masuk. Tapi bila kita yang duduk atas bumbung, kita nampak ke? Tak nampak. Sebab apa kita tak nampak? Sebab kita tak duduk di situ. Dan hari ni yang berdegar-degar menceritakan tentang diinjaknya golongan miskin, ad-du'afa itu telah pun disisihkan adalah siapa? Orang yang tak duduk dalam kepompong kemiskinan. Bila ada orang yang miskin cuba untuk bawa benda ni ke atas dan nampak kebaikan itu, maka dicincangnya nilai-nilai orang ni. Dan ini adalah satu benda yang saya tak kata perkara ni perkara yang langka, bukan perkara yang tidak biasa, tetapi nak abang, hakikat kebenaran di zaman ini adalah seperti kita akan senantiasa bertembung setiap hari dan takkan pernah berhenti. Setiap hari kita akan jumpa benda yang batil dengan hak, benda yang batil dengan hak. Cuma hakikat orang iman dia kena pilih yang hak, walaupun perit, walaupun pedih. Dan of course, pedih kita tu Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Sedih kita tu Allah Ta'ala akan bagi dia punya kebaikan di akhirat. Sebab tu kata Nabi SAW, janganlah jadi orang yang memelihara ilmu, duduk dalam keadaan
jadilah kamu orang yang memelihara ilmu. Maksud dia ilmu tu dia mesti dialami. Al-ilmu lil alami. Ilmu tu mesti dialamikan. Kita cerita kebaikan ilmu bersedekah, maka kita kena alami benda tu. Orang yang mengalami, dia dikira orang yang berpengalaman. Bila berpengalaman, barulah nilai itu tadi lebih berkesan. Tapi kalau kita ada ilmu dan kita meninggalkan amali, kita tak buat amal benda tu, maka dia cuma retorik semata-mata yang meniti pada bibir, manifesto yang tidak selayaknya untuk disampaikan kepada masyarakat terbanyak. Sebab itu Nabi SAW mengatakan wala takuna lahu ruwah, jangan kamu jadikan diri kamu orang yang cuma menyampaikan ilmu sahaja. Orang baca berita tutup aurat pun tidak, tapi duk baca enakmen kesalahan jenayah syariah. Tentu faham tak? Kan berita TV tu kan, orang Islam nama pun ada nur-nur, ada binti-binti. Betul bang, kesalahan jenayah kesalahan enakmen jenayah syariah tidak menutup aurat. Kita biar macam mana benda ni, macam mana jadi lagu mana ni, dia duk cerita bab tu kan. So yalah, tapi dalam satu sisi kita juga faham, kamu melihat orang yang bercakap, kamu melihat apa yang dicakapkan, jangan kamu melihat orang yang bercakap. Yang tu lebih membantu kita. Jangan kita duk compare dengan orang bercakap tu. Alah dia tak tahu mana, tapi dia cakap betul tak? Dia cakap betul. Hak betul tu ambil. Hak dia tak betul tu kita kena tengok. Hak tu je. Bukan kata kita abang kata dia tak betul, benda dia cakap tak betul. Tak. Dia cakap tu betul. Tapi dia tu kita kena tengok. Kita kena perbetul. Boleh faham? Tapi perbetul pun macam selalu saya sebut lah. Minggu ni pakat duk tanya. Sebab orang kedua yang tak diberikan pengampunan Allah yang saya sebut tu, yang tadi satu menyekutukan Allah, yang kedua ni memutuskan silaturahim. Ni silaturahim lah ni agak kritikal. Berkelahi. Main mengaji sama-sama pun berkelahi. Hang beli awal tinggal aku pun berkelahi. Kan? Beli kasut baru tak abang pun berkelahi. Macam-macam lah. Tuan-tuan, hakikat dia macam remeh, tapi di akhirat kelak tak dapat cumbu syurga. Ini adalah ancaman dia. Kan? So bila kita faham situasi ni, maka berlapang dada lah. Lapangkan dada kita, buka ruang untuk mengatakan aku pun ada silap, aku pun ada ego, hari ni aku nak kena rendahkan dan kena usaha untuk menyambung silaturahim. Sebab keampunan tak dapat malam nisfu Syaban kalau kita memutihkan silaturahim. Kita boleh ambil tahu artis makan apa malam ni, kita boleh ambil tahu kawan kita duduk di Johor pi tak mana malam ni. Jiran kita dapur tak berasap 3 hari, kita tak pernah tanya apa abang. Mak kita makan apa, kita tak pernah ambil tahu pun. Suami kita, ayah kita tak tahu dia makan apa hari ni. Adik-beradik kita makan ke tidak, kita tak pernah tanya pun. Adakah ini Islam yang baik? Tidak. Ini bukan Islam yang baik. Islam yang baik adalah Islam yang senantiasa meletakkan kasih sayang, diunggulkan dalam kehidupan, bermula daripada keluarga. Bermula daripada keluarga, disitulah muncul bahagia. Dari titisan susu ibu tercinta bersama dengan peluh keringat ayahanda. Kalau ruang ini kita faham, kita leburkan segala ego, kita tunjukkan kebaikan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita dalam ruang yang lebih besar kepada ahli keluarga kita dan seterusnya masyarakat, insya-Allah syurga adalah satu janji yang pasti untuk kita. Dan bukan takat boleh menunggumu di pintu syurga, tak, duduk dalam syurga lah. Tak payah duduk abang kata aku tunggu hang depan pintu syurga, tak, tunggu dalam lagi bagus. Takut duduk luar tu terleceh ke apa ke, kan, terkejut pokok lalu ke apa ke, payah duduk dalam tu. Nah, jangan jadi orang di Al-A'raf yang nampak syurga, nampak neraka. Dia kata kalaulah aku buat kebaikan satu lagi aku masuk syurga. Kan surah Al-A'raf. Tuan tengok macam mana Allah Ta'ala letakkan. Tu bukan RNR. Ia kata RNR pula. Allah kata letak dekat Al-A'raf 50-50. Baik dengan dosa ni. Bila dah sama banyak, tak tahu nak pergi mana, maka diletakkan di situ. Dan dia pun fikir, kalaulah aku buat sikit baik, kalaulah aku maafkan saudara aku dulu, aku masuk syurga lah. Pasal satu dia tak cukup. Ada satu riwayat kata Nabi SAW, 2 orang mai depan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala beritahu dekat depa ni adalah orang yang bertegang, berseteru dia di dunia dulu, bergaduh, berkelahi, tak pernah bermohon ampun maaf dua-dua tu. Kemudian Allah Taala tunjuk depa ni syurga marketing Allah Taala. Allah kata ni syurga ni macam ni, syurga ni macam ni, syurga ni macam ni, besar dia, luas ada berapa puluh kaki kali berapa puluh kaki, semidi apa ni. Lepas tu dia kata syoknya syurga ni. Hantar tak syurga ni siapa boleh masuk? Siapa boleh masuk? Syurga ni yang akan dimasuki oleh orang yang memaafkan saudara dia. Boleh tak saya maafkan saudara saya? Sebab saya nak masuk syurga tu.
Ya boleh. Maafkan saudara hang dengan saudara hang akan dapat syurga ni. Tapi bila benda ni jadi tu? Di mizan tu. Mizan pula bukannya sat-sat, bukan tunggu duit beri 50,000 ton berdiri berpeluh. Bukan sehari 2 orang. Bukan 20 hari, bukan 2 bulan. Bukan kata 24 jam, tapi 50,000 tahun berdiri menunggu panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi nak abang kata aku tak mau maafkan hang, aku takkan redha, aku tak halal. Apa yang kita dapat daripada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, kunjungan Al-Quran dan juga Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, bersimpuhlah merayu di depan Allah dengan setiap perkataan kita, ya Allah, aku maafkan semua salah orang dengan aku. Aku halalkan segala hutang piutang orang dengan aku. Baik RM40, 400 ringgit, RM4,000, RM40,000. Baru ni saya abang macam tu, ada maklum tu dia tanya kat saya. Habis tu Ustaz burn lah. Dia ada orang hutang kan, saya abang kata kalau boleh malam-malam tu halalkan lah RM300, RM3,000. Dia tu burn ke Ustaz? Awak siapa? Ada dia ni hutang saya RM3,000. Saya minta dekat dia setiap pagi, bagi salam, selamat pagi, apa, tunjuk gambar Assalamualaikum tu kan. Moga anda hari ini lebih ceria. Lepas tu bawah tu dia bubuh ayat paku tu, bila nak bayar hutang. Setiap hari maklum tu tunjuk mesej saya. So dia kata macam mana Ustaz? Saya tiap malam saya halalkan. Kata okey lah, halal, lepas tu esok pagi minta. Halal, esok pagi minta. Sebab halal tu antara kita dengan Allah Ta'ala. Tak tahu kukuk malam ni mati, macam mana nak buat? Rupanya di sisi Allah dia dah halalkan hutang, selesai. Esok kalau dia nak bayar, tak tu tak ada masalah apa dah, kita tak terikat apa dah, faham tak? Nah, tapi janganlah dah habis halal tu pergi telefon dah, aku halal dah hutang. Pergi hantarlah WhatsApp, hutang aku RM4,000 tu aku halal dah tau, pasal aku nak tidur. Punggah. Saya malam dia main ambil bantai pekuk muka orang betau. Pasal dah halal dah kan. Sebab tu kita minta moga-moga Allah Ta'ala lembutkan hati kita, langkah kita untuk memenuhkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga kita berada dalam radius capaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dilimpahkan keampunan, kebaikan dan berkunjungan sampailah ke akhirat kelak insya-Allah. Dan akhir kalam ini saya minta doa tuan-tuan para wali dan ibu para wali untuk saya juga, khususnya esok petang saya ada program lah, ada kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang untuk satu sabitan kesalahan jenayah syariah. Jadi minta moga-moga Allah Ta'ala permudahkan dan Allah Ta'ala berikan kebaikan dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dosa mereka semua insya-Allah. Dan akhir kalam, pantun lama baru ya, Sirih junjung sirih pinang, peti celepok tudung tembaga, kasih disanjung budi dikenang, sampai mati diingat juga. Akhir kalam, kalau ada kekasaran dan sebagainya, saya mohon maaf. Daripada ujung buk saya ujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.